Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina wa nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yaum, fathahu wa nurahu wa barakatahu wa hudah. Allahumma amin. Muslimin muslimat, hadirin hadirat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala dapat kita bertemu pada pagi yang penuh dengan keberkatan ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala limpahkan kebaikan, kerahmatan, keampunan pada kita bersama, insya-Allah. Dalam kesempatan ringkas pada pagi ini, insya-Allah saya nak memetik beberapa potong hadis yang berkaitan dengan puasa yang termuat dalam satu buku. Buku ni tak cukup kot, saya bawa dari satu bandel je, dari 50 buah saja. Buku yang tajuknya ialah 40 pedoman memburu Ar-Rayyan. Himpunan hadis-hadis berkaitan dengan puasa yang disusun oleh satu NGO. Tuan-tuan tengoklah di belakang tu ada pengenalan mereka sikit. Nanti balik bacalah di belakang tu, belakang kulit tu ada QR code dan sebagainya untuk tuan-tuan scan dan boleh tengoklah apa perkembangan ataupun apa aktiviti yang mereka laksanakan. Dalam sebuah hadis, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu Ar-Rayyan." Kata Nabi, sesungguhnya dalam syurga ada satu pintu. Pintu yang salah satu daripada pintu syurga namanya Ar-Rayyan. Ar-Rayyan, yang mana pintu itu kata Nabi dia akan dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Apabila manusia berimpun dan menanti giliran untuk masuk dalam syurga, maka akan diseru, "Aina as-saimun?" Di manakah orang yang berpuasa? Fayaqumun, maka mereka pun akan bangun ramai-ramai yang puasa ni dan masuk melalui pintu Ar-Rayyan. Kata Nabi, apabila manusia yang puasa ni masuk dalam syurga melalui pintu Ar-Rayyan, dah selesai habis dah, maka pintu Ar-Rayyan akan ditutup dan tidak dimasuki oleh orang-orang lain. Dalam hadis riwayat dari Al-Bukhari, Nabi kata dalam syurga ada 8 pintu dan salah satu dari pintu syurga dinamakan Ar-Rayyan yang dikhususkan untuk orang-orang yang berpuasa. Sebab itu himpunan hadis-hadis puasa ni dinamakan sebagai himpunan untuk kita mencari Ar-Rayyan. Jadi tuan-tuan, pada pagi ni saya tak berniatlah untuk baca keseluruhan, ada 41 tajuk, sekadar memetik beberapa hadis-hadis yang mungkin kita boleh jadikan panduan dan pedoman, dan mungkin hadis tu biasa-biasa yang pernah kita dengar, yang pernah kita baca dan kita amalkan pun. Cuma kita nak ulang kaji semula agar puasa yang kita laksanakan benar-benar mencapai puasa yang penuh dengan kualiti. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita buka pada tajuk yang kedua, muka surat kelima. An Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu annahu qala jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. فإذا هو يسأله عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 صلوات في اليوم والليلة فقال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوعا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام رمضان فقال هل علي غيره قال لا إلا أن تطوعا إلى آخر الحديث. Hadis riwayat Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Daripada seorang sahabat nama dia Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu wa ardah, sahabat kanan, sahabat yang tergolong dalam kalangan 10 yang dijamin syurga. Talhah bin Ubaidillah. Kata Talhah bin Ubaidillah, datang seorang lelaki berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang mai jumpa Nabi. Dia tanya kat Nabi,
apa itu Islam. Ada mai jumpa Nabi, dia tanya, Islam tu apa? Cerita sah, Islam tu nak kena buat apa? Maka Nabi senaraikan rukun Islam. Hadis ni panjang lagi, cuma dia petik tentang poin dia, iaitu berkaitan dengan puasa. Nabi sebut Islam itu asasnya salat 5 waktu sehari semalam. Itu asasnya. Yang kata Islam, salat 5 waktu. Sahabat dia tanya semula, ada tak salat-salat lain yang wajib selain dari 5 waktu? Sehari semalam ni, yang ni wajib. Selain daripada 5 waktu ni, yang wajib ada tak lagi? Nabi kata, la illa an tatawwa'a. Tak ada lah. Salat wajib ni 5 waktu saja. Nak rajin, nak tambah, yang tu semua tatawwu' adalah sunat. Lalu Nabi sambung lagi. Nabi kata Islam juga ialah puasa pada bulan Ramadan. Sahabat ni tanya lagi, ada tak puasa yang wajib selain dari Ramadan? Semangat tu, semangat. Bukan kata dia tak puas hati dengan jawapan Nabi, tapi dia semangat. Dia tanya, ada tak lagi puasa yang wajib selain daripada Ramadan? Kata Nabi, la illa an tatawwa'a. Tak ada puasa yang wajib, hanya Ramadan. Selain daripada Ramadan, ia adalah puasa sunat. Tatawwu' maknanya sunat. An-nadab, dia perkataan yang samalah, membawa arti puasa-puasa yang sunat. Jadi Ramadan, hadis ini membawa satu pengertian, ialah kefarduan puasa Ramadan Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan puasa Ramadan 1 bulan, mewakili daripada 12 bulan. Hanya puasa yang difardukan adalah sebulan saja. Hadis ini panjang, cuma nak cerita tentang asas kepada kewajipan puasa dalam agama kita. Tentang muka surat 24, hadis yang ke-11. Bagaimana kita nak jadikan puasa kita puasa yang benar-benar berkualiti, puasa yang benar-benar menepati sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi gariskan, buat beberapa amalan-amalan kecil, amalan-amalan yang kita nampak macam biasa, tetapi apabila kita buat dan menepati apa yang diajar dan digagaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jadilah puasa kita itu puasa yang menepati sunnah. Dalam hadis ni diriwayatkan oleh seorang sahabat, nama dia Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yazalu an-nasu bi khairin ma ajjalul fitr. Muttafaqun alaih. Kata Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhuma. Sahal bin Sa'ad ni dia sahabat. Sahal itu sahabat, ayahnya Sa'ad juga sahabat. Sebab tu dia kata radhiyallahu anhuma, moga-moga Allah meridai kedua-dua mereka, kerana Sahal sahabat dan ayah dia juga adalah sahabat Nabi. Bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata manusia sentiasa mendapat kebaikan. Yakni orang puasa ni orang yang berada dalam kebaikan, dan kebaikan itu akan berterusan selagi mana mereka bersegera untuk berbuka puasa apabila masuk waktunya. Orang yang puasa, Nabi kata, dia berada dalam kebaikan, dia dapat kebaikan, dan kebaikan itu akan lengkap dan sempurna apabila dia boleh buat satu amalan yang kecil, tetapi amalan itu menepati sunnah Nabi, iaitulah apabila masuk saja waktu untuk berbuka, maka dia bersegera berbuka. Ma'ajjalul fitr, dia tidak lengah-lengahkan. Sebab apa Nabi sebut benda ni? Tak payah cerita lah kan, puasa memang lapang masa waktu buka. Nabi sebut supaya ibadah orang Islam berbeza dengan ibadah dari ahlul kitab. Nabi ni kalau boleh, Nabi nak suruh orang Islam dalam semua urusan, termasuk urusan kehidupan, hatta kepada urusan ibadah, berbeza sama sekali dengan ahlul kitab. Ahlul kitab, al-Yahud dan juga Nasara, ketika mana diperintahkan kepada mereka puasa, kan puasa ni pernah disyariatkan kepada mereka. Quran kata, kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kami fardukan kepada kamu ketetapan berpuasa seperti mana diperintahkan kepada umat dahulu. Makna ahlul kitab pun pernah disyariatkan puasa. Tapi mereka suka untuk pindah, untuk ubah. Kononnya nak bagi cantik. Allah
tetapkan puasa sekian-sekian, masuk waktu kena berbuka, tapi bila depa masuk waktu depa lengah kan, depa kata lebih sikit lah, sudah tentu pahala lebih pada tanggapan mereka. Jadi Nabi nak suruh orang Islam beza terus dalam konsep kehidupan, hatta dalam urusan ibadah berbeza dengan ahlul kitab. Apabila masuk saja waktu berbuka, maka segeralah berbuka. Amalan itu nampak kecil, nampak tak apa kot, tapi dia memberikan nilai tambah kepada ibadah puasa. Dia akan menjadikan puasa seseorang itu puasa yang penuh berkualiti. Sebab itu tuan-tuan, ketika Nabi sampai di Madinah pada peringkat awal Nabi sampai di Madinah, kan Madinah ditempati oleh sebahagian daripada Yahudi. Ada Bani Quraizah, ada Bani Nadir, ada Bani Qainuqa, orang Yahudi. Dan Yahudi pada waktu itu ketika mereka melaksanakan sembahyang mereka nak sembahyang, mereka buka kasut, mereka tanggalkan kasut. Kerana Allah berfirman ketika Nabi Musa menghadapnya, kata Allah, faqla'na 'alaik innaka bil wadil muqaddas tuwa. Dalam surah Taha, Allah perintahkan Nabi Musa bila menghadapnya, tanggalkan kasut. Maka Yahudi apabila mereka nak tunaikan sembahyang salat cara mereka akan membuka kasut. Mana dalam keadaan tidak berkasutlah ketika menunaikan sembahyang mereka. Maka Nabi waktu sampai di Madinah pada peringkat awal, Nabi arahkan para sahabat untuk memakai kasut ketika salat, bagi membezakan ibadah orang Islam dengan orang-orang ahlul kitab pada peringkat awal. Jangan ini pada peringkat awal, jangan nak pergi buat pula lagi imam kapek baru ni pakai kasut lagi. Itu pada peringkat awal. Kemudiannya benda tu tak dilaksanakan. Cuma nak abang kata macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tekankan dalam kehidupan, hatta dalam urusan ibadah seboleh mungkin kita kena berbeza dengan ahlul kitab. Kita kena berbeza dengan orang-orang Yahudi dan juga Nasara. Apatah lagi dalam kehidupan benda-benda lain berkaitan dengan urusan kehidupan yang lain pun ditekankan untuk kita berbeza dengan mereka. Identiti Islam itu berbeza dengan identiti orang-orang ahlul kitab. Hadirin mukminin yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tajuk yang ke-12 muka surat 26, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasahharu fa inna fis sahuri barakatan, muttafaqun alaih. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu katanya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersahurlah, sesungguhnya pada sahur itu ada keberkatan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ini satu lagi hadis yang panduan dan pedoman yang Nabi beri kepada kita untuk mengkualitikan ibadah puasa. Walaupun nampak macam biasa, walaupun nampak macam kecil, walaupun nampak kita dah buat dah, tetapi bila kita buat dengan panduan, bila kita buat kita tahu ini sandarannya, maka di sana ada apa yang dipanggil sebagai ihtisab, imanan wa ihtisaba. Kita buat tu dengan penuh keimanan dan keyakinan kita bahawa yang kita buat ni Nabi suruh. Nabi kata apa? Bersahurlah, tasahharu. Tasahharu tu fi'il amar, arahan. Sampai ke peringkat tu macam seolah-olah wajib, tapi bukanlah wajib. Kata ulama, arahan itu membawa erti sunat yang sangat-sangat dituntut. Bersahurlah. Sebab apa Nabi suruh bersahur? Kerana pada sahur, kata Nabi, fa inna fis sahuri barakatan, ada keberkatan. Keberkatan ni dia ada dua jenis. Satu keberkatan dari sudut agama dan satu keberkatan dari sudut dunia. Keberkatan dari sudut agama ni waktu tu berkat, perbuatan tu berkat, Nabi kata berkat. Dan keberkatan dari sudut dunia ni maknanya bila kita makan pagi nak persiapan puasa, dia memberikan tenaga, dia memberikan kekuatan untuk kita menempuhi puasa. Jadi keberkatan tu ada berbagai lingkup, makna termasuklah urusan dunianya dan juga urusan agamanya. Demikian dalam hadis ni boleh difahami bahawa apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam maksudkan ialah keberkatan itu ada pada waktu dan ada pada perbuatan. Keberkatan itu ada pada waktu pagi tu, waktu sahur tu ada keberkatan, dan ada juga keberkatan pada perbuatan sahur.
Sebab itu jangan tinggal dua-dua. Ada orang dia bangun saja pagi, bangun dapat keberkatan waktu sahur dapat, tapi dia tak bersahur, maka hilanglah keberkatan bersahur itu. Ada orang pula dia bersahur saja, makan, tapi dia tak dirikan waktu tu. Dia tak salat, dia tak tak zikir ke, tak isi ruang dengan paling kurang istighfar. Jadi kalau dia boleh buat dua-dua, makna dia isi waktu sahur dengan aktiviti ibadah yang sesuai dengan waktu tu, dan juga dia isi dengan bersahur, maka dia akan mendapat keberkatan yang sempurna. Fa inna fis sahuri barakatan, kata Nabi, kerana pada perbuatan dan pada waktu sahur itu ada yang dinamakan sebagai al-barakah. Al-barakah satu perkataan yang sukar untuk diterjemahkan. Keberkatan ni apa? Nak terjemah susah. Melainkan kita boleh simpulkan keberkatan ni pertambahan pada perkara-perkara yang baik. Dan orang yang dapat berkat, dia akan rasalah. Dia akan rasa berkat. Kadang-kadang benda tu macam contohlah, saya selalu sebut contoh Al-Imam Nawawi rahimahullah. Contoh yang mudah untuk kita sebut. Imam Nawawi umurnya tak panjang. Imam Nawawi umurnya 40. Adalah sebahagian riwayat kata 45. Kalau 40 pun 40 ke 45 ke, pendek kata tak panjanglah umurnya. Tetapi dia ketika dia wafat, dia meninggalkan hasil karya yang cukup banyak untuk umat ini tekuni. Paling kurang kita paling koman kita ni, kita pernah baca kitab hadis 40. Paling koman. Kita pernah dengar lah. Kalau tak baca pun pernah dengar, oh di situ orang baca hadis 40. Hadis 40 tu karya Imam An-Nawawi. Itu baru satu. Dia ada banyak lagi. Syarah Imam Muslim berjilid-jilid. Dia ada kitab Al-Majmu'. Dia ada kitab banyak. Yang kitab itu kalau kita bahagikan helaiannya dengan jumlah hari yang dia hidup atas dunia ni, helaian kitab lebih ramai daripada, lebih banyak daripada umur dia. Kenapa dia boleh buat? Sedangkan masa yang Imam Nawawi ada sama macam masa kita. 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 30 hari sebulan, 12 bulan setahun, sama. Dia tak beza dengan kita pun. Tapi kerana adanya al-barakah, adanya keberkatan. Itu contoh keberkatan pada masa. Ada orang berkat pada umur, ada orang berkat pada harta, tak banyak harta tapi cukup. Ada orang berkat macam-macam. Jadi yang kita nak dapatkan keberkatan ini dalam Ramadan, puasa kita mungkin tak panjang. Puasa kita 12 jam, 11 jam lebih kurang macam tu. Puasa kita 29 hari, 30 hari, kalau nak nisbah tak banyak. Tapi kita nak jadikan puasa itu barakah, puasa yang keberkatannya hebat. Maka salah satu teknik dan kaedahnya, kata Nabi, adalah dengan menghidupkan aktiviti sahur. Bersahur ni apa? Sahur ni adalah pada hujung-hujung malam menjelang subuh. Orang tanya kepada Zaid ibn Sabit radhiyallahu an, Nabi sahurnya waktu bila? Makna Nabi habis sahur tu waktu bila? Adakah Nabi sahur ketiga? Adakah, kata Zaid ibn Sabit, kerana waktu tu tak ada jam, maka diukur dengan kadar bacaan Al-Quran. Kata Zaid ibn Sabit, kira-kira selesai daripada Nabi sahur, sementara nak menunaikan, nak masuk waktu subuh, kira-kira bacaan Al-Quran 30 ayat. Kira-kira. Maka bacaan Quran 30 ayat ni surah Al-Mulk 30 ayat. Maka andaikanlah bacaannya tak terlalu cepat, tak terlalu lambat, kita katakan 30 ayat dalam 7 ke 10 minit. Itulah waktu terbaik untuk bersahur bagi menepati sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tajuk ke-13, muka surat 27. An Salman ibn Amir At-Tabbi radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin fa in lam yajid falyuftir ala ma'in fa innahu tahur. Rawahu Ahmad. Hadis ni pun kita duk buat dah. Cuma nak baca balik, nak tahu sandaran. Oh, bila kita buat, kita tahu, oh inilah yang Nabi suruh ni. Makna dia menepati sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, apabila kamu berbuka puasa, maka berbukalah dengan kurma. Berbukalah dengan tamar. Kalau buka puasa, seboleh mungkin Nabi kata buka dengan tamar. Kalau tak ada apa-apa halangan. Kalau ada halangan kesihatan dan sebagainya, doktor nasihat tak boleh makan, tak payahlah. Tapi kalau tak ada apa-apa halangan dan kurma pula ada, maka Nabi nak bagi tahu benda kecil,
Tapi kalau kita buat, dia tepat dengan sunnah, mulakan dengan kurma. Apabila tiada, kalau tak ada, kurma tak ada, ataupun dia memang tak boleh makan kurma, maka berbukalah dengan air, kerana ia adalah bersih lagi membersihkan. Dia kata kalau tak ada kurma, ganti dengan ayak. Ayak kosong lah ayak ni. Ayak tak kira lah mineral ke apa ke. Dia tak payahlah ganti dengan lecikang pula, walaupun lecikang tu sifatnya manis. Tapi untuk dapatkan sunnah, macam tu kaedahnya. Kurma, tak ada kurma, ganti dengan ayak kosong. Orang kita dia kata ganti dengan benda manis, kurang tepat. Dari sudut hadisnya kurang tepat. Nabi bagi panduan, kurma, tak ada kurma, ganti dengan ayak kosong, fa innahu tahur, kerana ayak itu sifatnya tahur, bersih lagi membersihkan. Orang buat kajian lah, dari sudut kesihatannya, dari sudut perubatannya, dari sudut kenapa kurma ni, banyaklah kajiannya orang buat, dan kita pun dapati macam-macam kita nak baca. Tapi sebelum daripada kajian tu, sebab apa kita buat? Kerana Nabi bagi tahu. Kerana Nabi bagi tahu, kita buat, kita nak dapat apa yang dipanggil sebagai kualiti tadi. Maka bila kita contohi apa yang Nabi SAW tunjukkan, insya-Allah puasa kita akan jadi lengkap dan lebih baik, lebih sempurna. Tajuk ke-14, berdoa ketika berbuka puasa. An Muaz bin Zuhrah annahu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza aftara qala Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Rawahu Abu Dawud. Wa 'an Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aftara qala dhahaba adh-dham'u wabtallat al-'uruq wa thabata al-ajru insyaallah. Rawahu Abu Dawud. Dua hadis yang diriwayatkan yang direkodkan oleh Abu Dawud, iaitulah hadis berkaitan dengan doa berbuka puasa. Yang atas kata Muaz bin Zuhrah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bila berbuka puasa, Nabi akan baca doa, ya Allah, keranamu aku telah berpuasa dan dengan rezekimu aku telah berbuka puasa. Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Yang bawah, hadis yang bawah, Nabi baca doa, kata Ibnu Umar, Nabi SAW apabila berbuka, selepas berbuka, Nabi akan membaca doa. Doa itu berbunyi, telah hilang dahaga dan telah segar urat-urat, semoga ganjaran pahala menjadi tetap insya-Allah. Doa-doa ni kita duk buat dah. Duk buat selalu dah. Jarang orang tinggal doa. Tapi tekniknya ataupun kaedahnya mungkin sedikit kurang tepat. Karena kita biasa baca doa bila? Sebelum berbuka. Sedangkan sabit dalam nas hadis dan maksud hadis tadi, Nabi membaca doa ini selepas dari berbuka. Sebab itu katanya, Allahumma laka sumtu, ya Allah, keranamu aku telah berpuasa, fi'il madhi, wa ala rizqika aftartu, dan dengan rezekimu aku telah berbuka. Yang bawah tu zahabaz zam'u, telah berlalu rasa dahaga, mana hilang rasa dahaga. Wabtallatil uruq, dan telah basah urat-urat tekak. Wa thabatal ajru insya-Allah, moga-moga dapat pahala. Jadi untuk bagi tepat, bukanlah benda yang kita buat sebelum ni salah, tak salah. Cuma kita nak bagi selari dengan apa yang maksud hadis. Doa ini diamalkan oleh Nabi dan dilafazkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah baginda berbuka. Dan itu disebut dalam syarah Abu Dawud, disebut dalam banyak kitab-kitab, dia baca, Nabi baca doa itu selepas berbuka. Habis itu sebelum berbuka tak buat apa ke? Tak buat, kerana itu waktu mustajab. Waktu sebelum berbuka itu waktu mustajab. Bacalah doa. Bacalah 15 minit, 20 minit menjelang waktu berbuka, berdoalah dengan apa saja doa, kerana itulah waktu yang mustajab. Baca doa, istighfar dan sebagainya. Masuk waktu, samillah, kata Nabi. Bila nak makan, baca bismillah. Samillah, baca bismillah. Bismillah, ataupun nak baca dengan doa yang kita mungkin doa makan, kita doa amal, silakan. Berbuka, makan kurma, minum air apa sikit, lepas tu baca doa ni.
Jangan nanti sampai makan telan biryani baru nak baca, tak baca dah, lupa dah. Itu dia lupa dah. Minum air sikit, lepas tu baca doa ni, zahabaz zam'u wa tallatil uruq wa thabatal ajru insya-Allah. Ataupun nak baca dua-dua sekali, Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu, zahabaz zam'u wa tallatil uruq wa thabatal ajru insya-Allah. Jadi bila kita buat tu nampak macam biasalah kan. Doa ni, kata ni, doa dia kena tepat pada tempat dia, barulah sesuai. Doa makan kita pergi baca waktu nak masuk masjid, tak apa kena. Doa ni Nabi amalkan selepas berbuka, kita pergi baca sebelum, dia kurang tepat. Macam kita nak baca doa pun dia kena sesuai dengan tempat dia. Doa yang kita amalkan tu kena sesuai dengan tempatnya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ke-15. Ganjaran menjamu orang berbuka puasa. An Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, man fattara sha'iman kutiba lahu mislu ajri as-sha'im la yanqusu min ajri as-sha'ima syai'un. Rawahu Ahmad. Daripada Zaid bin Khalid al-Juhani, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, sesiapa yang menjamu juadah berbuka kepada orang yang berpuasa, maka ditetapkan untuknya seumpama ganjaran orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangkan sedikit pun pahala orang yang berpuasa. Hadis ni Nabi nak kempen kepada kita untuk semangat infak dalam bulan Ramadan. Nabi dalam ketika kempen untuk kita infak, untuk kita sedekah, Nabi tak ada hadis yang Nabi kata kena infak banyak ni sekian-sekian. Kerana fokus Nabi bukan kepada kuantiti, tetapi fokus Nabi kepada kualiti ibadah. Jadi kalau kita nak sediakan, kalau kita ada kemampuan untuk sediakan jamuan berbuka kepada orang yang puasa, silakan. Walaupun mungkin sekadarnya saja. Walaupun kita boleh sumbang tu takat sikit je, takat ayat kosongnya mungkin, tapi kita boleh sediakan hatu je, maka ganjaran yang Allah sediakan dan berikan kepada kita yang menyediakan makanan kepada orang yang berpuasa itu tak kurang pun sama dengan orang yang puasa. Orang yang puasa dapatlah habuan dia, tapi habuan nilai ganjaran itu tetap dapat kepada orang yang memberikan jamuan untuk orang yang berbuka puasa, kalau ada kemampuan. Kalau dia tak ada, banyak lagi ruang. Islam ni dia menyediakan ibadah yang bukan satu pintu saja, satu ruang saja untuk dapatkan ganjaran. Kerana Islam ni agama untuk semua. Dia punya slogannya untuk semua. Kalaulah kata untuk ruang dapat pahala hanya dengan infak, orang yang tak ada apa, maka tak dapat ruang. Banyak ruang sebenarnya. Tapi hak ni untuk orang-orang yang ada kelebihan, yang ada ruang, yang ada kemampuan, maka rebutlah peluang untuk kita menyediakan jamuan kepada orang-orang yang berbuka puasa. Tak kiralah kita sediakan pada siapa-siapa saja, khususnya kepada orang-orang yang sangat-sangat memerlukan. Ramai orang yang memerlukan tu ramai. Maka kita sediakan dan kita berilah sekadar kemampuan kita, mana yang mampu, insya-Allah. Kemudian hadis yang ke-19, muka surat 38. عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم رؤي بالعرج وهو يصب على رأسه الماء وهو صائم من الحر أو العطش. Dari beberapa orang sahabat Nabi, kata mereka, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah dilihat di Al-Arash sedang menuangkan air ke atas kepalanya ketika sedang berpuasa disebab cuaca yang panas atau kehausan. Jadi sahabat kata, kami pernah nampak Nabi di satu hentian dalam musafir, dalam perjalanan Nabi berhenti, dan Nabi puasa waktu tu. Bila Nabi berhenti, cuaca panas, cuaca sangat panas. Kan Ramadan, asal perkataan Ramadan maknanya panas. Asal perkataan Ramadan tu maknanya panas. Jadi cuaca pada waktu itu sangat panas terik. Sahabat lihat, sahabat nampak Nabi SAW menyejukkan badannya dengan cara menuangkan air. Dan Nabi tak minum, nampak Nabi puasa. Cuma Nabi basahkan kepala, Nabi basahkan muka.
Hadis ini dia nak membawa kepada kita bagaimana Islam sifatnya dia meraihkan manusia yang menghadapi cabaran tertentu ketika berpuasa dengan cara yang munasabah. Islam ni bukan satu agama yang begitu rigid dan ketat. Puasa hang kena bagi tunjuk letih. Dah. Letih, mencabar, ada kaedahnya. Untuk takat nak mandi, takat nak basahkan kepala, takat nak duduk dalam bilik aircon, adakah masalah? Tak ada masalah. Dan tidak menghilangkan kualiti puasa pun. Bahkan dia itulah mendapati apa yang Nabi SAW buat. Kerana Islam bukan sifatnya agama yang nak paksa diri. Sampai nak kena puasa, lepas tu pergi duduk tengah panas saja-saja untuk tambahkan nilai pahala dah. Itu salah faham. Sebab ada sahabat yang pada peringkat awal dia bernazar untuk berpuasa dan berdiri di tengah panah. Kononnya cara itulah nak mendekatkan diri pada Allah. Puasa, tak makan, tak minum, duduk tengah panah, hembang, letih. Pada tanggapan dia, bila letih macam tu, itulah pengorbanan dia untuk agama pada tanggapannya. Tapi tanggapan tu salah. Diperbetulkan. Islam dia suruh puasa, tapi bukan suruh dera diri. Panas ke, letih ke, carilah kaedah yang boleh untuk menyejukkan badan, menghilangkan keletihan. Nak rehat ke, nak duduk dalam tempat yang sejuk, nak basahkan kepala, itu bukan benda-benda yang salah. Bahkan itu menepati yang dinamakan sebagai kaedah dalam agama kita ni. Hadirin mukminin yang dikasihi sekalian, sebab tu Nabi sebut agama ni dia sifatnya mudah. Inna dina yusrun, agama ni sifatnya mudah. Wala yushaddad dina ahadun illa ghalabah. Tidak ada orang yang akan menyusahkan agama. Makna dia membebankan diri dia dengan sesuatu benda yang bukan agama suruh pun, illa ghalabah, melainkan dia akan tertewas. Benda tu agama tak suruh, tapi dia yang membebankan. Dia kata agama suruh macam ni, akhirnya dia tertewas, dia fed up, dia akan kecewa sebab agama tak suruh macam tu. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tajuk ke-20 muka surat 40. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man lam yada' qawla az-zuri wal 'amala bihi wal jahl falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta, kelakuan berasaskan penipuan dan sikap kejahilan, maka Allah tidak lagi memandang perbuatan ia meninggalkan makanan dan minuman. Dalam hadis ni Nabi nak bagi panduan, kaedah untuk kita tak buat benda-benda ni, kerana perbuatan-perbuatan yang dinyatakan tadi dia akan menyebabkan pahala puasa seseorang menjadi susut. Pahala puasa seseorang menjadi kurang. Apa dia? Dia puasa tapi dia cakap benda-benda yang tak elok. Dia puasa tapi dia buat benda-benda yang tak elok. Dia puasa tapi dia tak laksanakan arahan-arahan Allah yang lain. Dia puasa tapi sekadar tak makan, tak minum, hak lain semua dia buat. Maka orang yang macam tu pahala puasanya sah. Tidak dinafikan, sebab puasa ni tak makan daripada fajar sampailah ke maghrib. Tak makan itu sahlah puasa. Tapi bila dia buat aktiviti yang dilarang, dia tak buat aktiviti yang disuruh, maka hilanglah pahala dan nilai puasa tadi akan berkurangan. Dan Nabi bagi panduan pada kita, elakkan daripada perkara-perkara tersebut. Ada saya dengar radio mana tahu baru ni dia orang tanya soalan kat ustaz tu, macam mana orang yang dia bila dia tidur tak perasan tidur, waktu maghrib tu dia tidur tak ada muka besar lah, dia tidur dia jaga tu subuh esok. Jadi orang tanya ustaz tu lah, sah tak puasa sah, cuma dia lapar lah sampai tidur 2 hari, puasa sah tapi tak elok. Lepas tu kawan tu tanya balik, habis tu yang kata tidur itu juga ibadah, ni yang silap faham ni. Kan orang tidur Ramadan ibadah, silap faham. Tidur dalam Ramadan bukan tak boleh, tapi sampai tidur habis telan berapa waktu ni, dia bukan jadi ibadah, dia menghilangkan susut, dia menyusutkan nilai pahala kita pula. Tidur sekadarnya, seperti mana kita tidur lain, tidurlah sekadarnya. Kerana Nabi kata apa? Badan kamu ada hak, anggota kamu ada hak dan seumpamanya. Hadirin mukminin sekalian, hadis ke-21
Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat dari Abu Hurairah, "Rubba sha'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju'." Ramai orang yang berpuasa tidak mendapat apa-apa puasanya melainkan kelaparan. Lapar ya. Dia duk rasa macam puasa lah. Dia duk rasa macam puasa, dia rasa macam okey, hari ni dah 13 hari, hari ni dah 17 hari, hari ni bilang habis dah Ramadan. Tapi di sisi Allah, rekodnya tak ada. Puasa sah tapi ganjaran tak ada. Sebab apa tak ada? Macam yang sebut tadi lah. Kerana dia buat amalan-amalan yang dilarang, dia tak buat amalan-amalan yang disuruh, dia langgar ikut dan dia cuma puasa pada nama. Tak makan, tak minum, tapi dia tidak melaksanakan tuntutan puasa tersebut. Jadi apa yang kita nak daripada puasa ialah kita nak tuntutan puasa itu terlaksana. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hadis yang ke-25 muka surat 49. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Salasatun la turaddu da'watuhum al-imamul 'adil was-sha'imu hatta yuftir wa da'watul mazlum." Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 3 golongan yang tidak ditolak doa mereka. Jadi kata ada 3 jenis manusia yang bila dia tadah tangan minta doa, confirm doa itu akan dimakbulkan. Siapa? Yang pertama, pemimpin yang adil. Dia jadi pemimpin, dia adil dalam kepimpinan dia. Bila dia minta doa, Allah akan mustajabkan. Yang kedua, orang yang berpuasa sehingga dia berbuka puasa. Orang puasa ni dalam waktu tempoh dia berpuasa, itu waktu mustajab untuk dia. Tak kira lah puasa sunat ke, puasa fardu ke, waktu dia berpuasa itu waktu yang mustajab untuk dia. Maka minta dan doalah banyak-banyak. Yang ketiga, orang doa dari orang yang dizalimi, mangsa. Dia teraniaya. Orang buat kat dia macam-macam, dia mangsa yang dizalimi. Dia tadah tangan, Allah akan mustajab dan perkenankan permintaannya. Dalam satu hadis lagi di bawah tu, an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lis-saimi 'inda fitrihi la da'watan ma turad, wa kana Abdullah yaqulu 'inda fitrihi, Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla shay' an taghfira li. Hadis riwayat Ibnu Majah. Daripada Abdullah bin Amr bin al-As, kata Abdullah bin Amr bin As, Rasulullah bersabda, sesungguhnya bagi orang puasa itu ada peluang doa yang tidak ditolak ketika ia berbuka puasa. Ketika menjelang saat berbuka puasa, Nabi kata ada satu doa, satu detik, satu masa yang bila dia berdoa kena pada tempat tu, kena pada masa tu, Allah akan perkenankan. La turad, Allah tak akan tolak. Cuma masa tu dia tidak dispesifikkan pukul sekian-sekian. Dia cuma disebut menjelang waktu iftar, menjelang waktu berbuka. Untuk apa disebut macam tu? Kenapa tak bagi tahu terus 5 minit sebelum ke? Kerana nak bagi ruang dan peluang yang luas kepada semua kita. Macam mana malam Al-Qadar itu dirahsiakan supaya orang berebut, orang sentiasa tunjuk semangat untuk mendirikan malam-malam Ramadan. Demikianlah waktu mustajab doa pun sengaja tak disebut secara jelas, dinyatakan menjelang waktu iftar. Maka menjelang waktu iftar ni boleh kita katakan 20 minit, 15 minit. Gunakan ruang itu untuk kita berdoa dengan apa sahaja doa yang kita kehendaki. Abdullah bin Amr memberi satu panduan. Hadis ni sambung, kata Abdullah bin Amr, ketika dia berbuka puasa, makna nak menjelang saat berbuka puasa, dia sering membaca doa ni, Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla shay' an taghfira li. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dengan rahmatmu yang meliputi segala sesuatu agar engkau mengampuni aku. Dia minta doa apa? Istighfar. Minta doa keampunan. Cuma dia guna lafaz yang panjang. Kan doa ni yang bagusnya apa? Kita puji Allah baru kita minta. Itu caranya. Kaedah doa ni bagus, kita puji Allah. Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla shay'. Ya Allah, aku mohon dari engkau yang dengan rahmat engkau meliputi segala sesuatu
antaghfirli, ampunkan aku. Boleh tak dia minta, ya Allah ampunkan aku? Boleh, tak salah. Tapi adab dan kaedahnya ialah kita puji Allah dulu. Kita puji Allah. Sebab dalam doa pun kita mula dengan alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam, kita puji Allah. Dan puji Allah itu bukan makna kalau orang ni, kalau manusia kita nak minta sesuatu kat manusia, kita puji itu je. Dia panggil kita je lah. Allah bukan perlukan kepada kita je, tapi kaedahnya sebagai hamba kita layak sepatutnya untuk kita puji Allah dulu. Maka apa doa yang paling bagus kita nak baca? Bacalah doa apa pun, tapi yang paling bagus adalah minta ampun. Itulah kata Imam An-Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi sebut antara doa yang paling bagus, tak kira di mana, tak kira waktu bila, adalah istighfar. Istighfar, minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak boleh dengan rangkuman yang panjang, dengan yang pendek, astaghfirullahalazim, itu pun dah cukup untuk membuktikan kata kita ni hamba dan kita sangat-sangat memerlukan kepada pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bila kita baca sebelum waktu berbuka dan lepas berbuka, baca doa tadilah yang kita sebut, doa yang kita amalkan. Doa yang kita amalkan nak buka puasa tu kita baca selepas dari berbuka ataupun selepas dari minum air dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan sekalian, saya nak tutup kita punya perbincangan kita dengan hadis ke-24. Tuan-tuan patah balik satu muka surat 48. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man shama Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Hadis ni popular. Hadis ni kalau kita tak hafal pun kita dengar, macam pernah dengar. Orang akan gantung banner ke, gantung billboard ke apa ke, bubuh hadis ni. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan wahtisaba, dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan. Dia puasa ni sebab apa? Sebab beriman. Imannya kukuh. Puasa ni kerana ini arahan Allah, ini yang Nabi suruh, maka kita puasa kerana iman. Wahtisaba, dan puasa pula mengharapkan ganjaran dari Allah. Dia puasa bukan untuk lain. Puasa ni sajalah nak bagi turun berat badan. Bukan. Itu nombor 5, nombor 6. Nombor 1, ihtisaba. Dia mengharapkan ganjaran dari Allah. Puasa yang macam ni, kata Nabi, puasa dengan penuh keimanan, puasa dengan penuh pengharapan daripada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min zambih, maka diampunkan untuknya dosa-dosa yang telah lalu. Jadi itulah sasaran puasa kita. Sasaran kita puasa nak dapat apa? Nak dapat keampunan dan nak dapat ketakwaan, seperti mana yang disebut dalam Al-Quran. Allah sebut ketika ayat puasa, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La'alla ni dalam bahasa Arab, orang yang belajar Arab, la'alla maknanya moga-moga. La'alla litaraji, pengharapan. Tetapi apabila disebut dalam Al-Quran la'alla, maka dia membawa erti kepastian. Pasti. Makna ayat itu kata, kalau kamu berpuasa, difardukan kepada kamu puasa seperti mana difardukan kepada umat yang terdahulu, la'allakum tattaqun. Apabila kamu puasa dengan betul-betul puasa, pasti kamu akan mendapat ketakwaan. Pasti akan mendapat ketakwaan. Jadi kita puasa, harapnya kita dapat sasaran, iaitulah diampunkan dosa kita dan juga capai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga ada manfaat apa yang kita bincangkan. Saya tak baca semua, tuan-tuan boleh bacalah hadis-hadis ni sebagai bahan ulang kaji sempena kita nak masuk, kita nak menjalani ibadah puasa ni. Dia ada 41 tajuk dalam buku kecil ni yang diusahakan oleh sahabat-sahabat saya, apa susun, dan di belakang tu ada sikit pengenalan terhadap pertubuhan peduli insan, di mana fokus mereka kebanyakan adalah pada membantu para pelarian Syria. Dan Ramadan pada kali ini mereka membuka 5 dapur di Syria, di pelarian Syria lah, kamp-kamp pelarian Syria, yang tuan-tuan kalau nak turut bersama boleh
QR code ni, scan, dan di sana ada aktiviti yang boleh dipaparkan. Mudah-mudahan ada manfaat pertemuan kita yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Salah silap saya mohon ampun dari Allah, dan semoga Allah memberikan ruang kepada kita untuk masuk dalam bulan Ramadan dan kita akan melaksanakan ibadah Ramadan dengan sebaik mungkin insya-Allah. وفقنا الله وإياكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعلنا من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.